Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Tak kirain doa apa ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah serius loh untuk dengarkan dan saya memang butuh macam tuh, doa macam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengisi otak kita ya, kita akan mengisi hati kita. Dan saya harap kepada semua yang menonton ataupun yang siap mengaji bareng bersama saya untuk menonton video ini sampai habis ya. Karena biar nggak gagal paham dan biar banyak ilmu yang bisa kita dapat ya, amin ya. Sehingga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng ataupun program ngaji bareng ini akan diisi oleh Ustadz favorit saya dan teman-teman sudah pasti tahu siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang mau menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Ini saya dapat dari video ataupun channelnya Ustadz Samsul Debat yang asli ya, yang official. Dan saya juga tentunya mendapatkan izin dari beliau ataupun pengurus-pengurusnya. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kuliah Ilmu Taman Surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini acaranya di mana ya kok kayak menarik ini, kok bukan di masjid, apa acara sekolah atau kampus ya, kok apa ya, kayak ada panggungnya gitu ya, ada bunga-bunganya juga. Oke, kita lanjut, kita santai ya, soalnya durasinya lumayan sih, sekitar 47 menitan ini, 50 menitan ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara Bahagia Puan Nurul Haiza binti Sidik, penolong pengarah pemulihan Puspen, Cik Puan Farah Hanani binti Syamudin, penolong pengarah pengurusan dan keselamatan Puspen Benta, pegawai kanan, seterusnya para sahabat yang dikasihi sekalian. Bak kata orang berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya kan? Sudah lama kita menanti akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kalau nak memahaminya kena dengarlah sampai habis. InsyaAllah kita akan faham. Makanya kalau ngaji bareng dengan saya tuh jangan setengah-setengah sampai selesai loh, biar nggak gagal paham. Siapa tahu
kalau dengar di awal aja nanti salah paham, gagal paham kan. Makanya kalau nonton video saya atau mau ikut ngaji bareng dengan saya sampai selesai. Oke, siap? Oke, saya tunggu ya. Berada dekat dalam puspen Puspen apa? bukanlah satu perkara yang Puspen apa? kita pandang sebagai satu perkara yang menyebabkan kita, memang pada awalnya kita akan rasa dia merupakan satu perkara yang negatif, tapi kena percaya adanya hikmah satu perkara itu berlaku. Orang lain yang tak masuk puspen tidak bermakna orang tu lebih baik daripada kita. Itu kena faham. Orang yang berdiri kat depan bercakap ni pun belum tentu dia lagi baik daripada orang yang duduk kat belakang. Ya, betul. Sebab satu perkara, saya teringat bagaimanakah Imam Nawawi satu hari dia berjalan di pasar. Dia bawa barang. Ya. Ramai orang tolong dia, nak tolong dia. Mari tuan, mari kami tolong angkat tuan, barang tuan ni. Mari kami tolong. Kenapa pula kamu nak tolong angkat barang pula ni? Apa pasal? Dah tentulah kami kena tolong. Tuan ni orang mulia, tuan orang baik, takkan kami tak tolong? Maka jawab Imam Nawawi, sesungguhnya, menangis Imam Nawawi, dia kata sambil itu dia kata, sesungguhnya orang tu jadi baik bukan sebab dia mulia, sebab dia baik, tapi kadang-kadang orang tu mulia, kelihatan baik kerana Allah tutup aibnya daripada orang lain. Betul. Iya, betul ya. Saya saja merasa seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau naudzubillah ya, aib saya itu ditampakkan di muka umum, Allah, betapa malunya saya. Mungkin saya menjadi orang yang paling hina ya. Karena Allah itu masih kasihan kepada saya dan juga kasihan pada teman-teman, sehingga aib ataupun rahasia-rahasia yang ada pada diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang kita masih alhamdulillah terlihat terhormat mungkin bagi orang-orang sekitar kita ya. Itu karena kita masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aib kita tetap tertutup sampai nanti di akhir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Semua orang ada aibnya masing-masing. Ya, betul. Yang duduk dekat dalam ni. Itu sebabnya hari ni saya dah dipesan. Saya faham dah tu. Memang tak boleh ambil gambar para sahabat sebab nak tunjuk. Nak cover para sahabat ni. Jangan dedahkan dekat luar. Ya. Kalau nak ambil gambar pun daripada belakang, nampak kepala belakang je tak apa. Dia tak cam tu siapa. Tapi muka Samsul Bat kena ambil. Kan? Kan? Sebab tu biasa. Saya pernah ceramah dekat dalam penjara, saya pernah ceramah dekat tempat yang lebih dahsyat lagi. Kan? Tapi tuan-tuan berada di tempat yang betul. Percaya cakap saya. Sebab tempat ni sebenarnya sebagai satu persinggahan. Ayat yang saya panggil persinggahan sebelum kita nak campur balik masyarakat atas peluang yang diberikan kepada kita. Itu sebab kena faham betul-betul apa saya cakap. Sebab kita ni kadang-kadang kita rasa lah aku ni teruk, aku ni jahat, atau aku masuk sini. Jangan kita cakap macam tu. Siapa manusia yang paling jahat dalam dunia? Abu Jahal, Abu Lahab. Kan? Tapi kita tak sampai tahap tu. Abu Sufyan, kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan ni cita-citanya daripada muda belia lagi. Cita-cita dia nak penggal kepala Nabi. Dia nak bunuh Nabi, tapi akhirnya jadi orang kanan Nabi setelah dia berubah. Masya Allah. Dia berubah. Dia menjadi orang yang lebih baik. Sebab hidup kita dalam dunia ni kita kena hati-hati. Ya. Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ya. Maksudnya apa? Hidup ada peraturan. Ya. Bukan semua benda boleh makan. Bukan semua benda boleh cakap. Ya, bukan semua benda kita boleh buat. Betul. Awak down ke? Down sebab rasa ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Down ke? Down lah sebab saya ada kat sini. Tak, sebenarnya macam saya kata tadi, percaya pada hikmah. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita akan rasa semua ujian ni nak jadikan kita manusia yang lebih baik. Semua ujian ni nak jadikan kita manusia yang diberikan peluang agar menjadi manusia yang berguna kepada orang lain. Saya teringat mak saya sebut kat saya dulu waktu kecil-kecil dulu. Kalau kau nak jadi orang, kau pergi belajar, dia kata. Kalau kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Menyebabkan saya tertanya-tanya, selama ni kita ni bukan orang ke apa? Rupanya maksud orang tu jadi manusia. Ada beza dengan manusia dengan menjadi manusia. Ada beza.
Rupa-rupanya sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dalam ni kita diberi peluang untuk belajar. Dalam ni diberi peluang untuk mendalami agama. Dalam ni diberi peluang untuk menilai balik mana benda buruk dan mana benda yang baik. Cukup-cukuplah kita menyalahkan orang lain. Ini pengaruh kawan-kawan. Ini pengaruh orang luar. Ini pengaruh ni, bila peluang ada maka saya pun pergi kat situ. Maka kita kena tanya balik diri kita, macam mana kita boleh terjebak dengan masalah yang kita terjebak sebelum ini. Sudah tentulah ada yang mendorong dalam hati kita, dalam perasaan kita ni, keinginan kita pada sesuatu. Tu sebab saya kata tadi, Abu Lais As-Saman Kandi kata, tanda orang itu takut kepada Allah ni, dia akan jaga 7 perkara. Pertama, dia akan jaga lisan dia. Bukan semua benda kita boleh cakap. Ya, betul. Jaga hati ni, mulut kita ni. Apa benda kita nak cakap? Ya. Cakap baik-baik, cakap lemah lembut, cakap dengan benda-benda yang baik. Lafazkan perkara-perkara yang baik. Lisan rupanya hari ni ada 2. Lisan berlidah dan lisan berjari. Lisan berjari dia pakai handphone. Ya, betul. Dia menaip, dia tulis macam-macam. Kadang-kadang muka bangang gitu, muka. Tapi bila dia menaip dalam handphone, satu dunia dikutuknya. Ya. Segala menteri dibantainya. Betul, ya. Tak kisahlah tokoh politik mana-mana pun, dia maki kepala bapak semua keluar. Kepala bapak. Muka elok diam je. Dalam dewan diam je. Tapi sampai bilik dia lah orang. Kalau bercakap segala benda semua dia cakap. Itu sebab kena hati-hati. Saidina Abu Bakar dulu sampai ambil batu masuk dalam mulut dia. Kenapa? Sebab Nabi ajar kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak sebutkan, lebih baik kamu diam. Hari ni tak payah masuk batu dalam mulut. Pegang handphone diamlah. Tak jadi kerja dah. Tak jadi buat benda lain. Ya, Budak-budak kecil bagi dia handphone, main game sampai ke sunnah. Tak makan 2 hari 2 malam, tak makan pun tak apa. Tak ada masalah kat budak. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah anak kita. Berjalan tahir. Tapi sebenarnya kita ni ada peraturan. Semua benda kena kawal. Bukan semua benda boleh cakap. Maka kita gantikanlah dengan mengaji Al-Quran. Bila kita sembahyang, kita baca Fatihah, terdengar. Paling tidak syarat dia kalau perlahan pun baca, mesti sampai kat telinga sendiri. Punya teruknya kalau perlahan telinga sendiri pun tak dengar. Telinga sendiri pun tak dengar. Maka tak sahlah sembahyang kita. Ya. Kena dengar kat telinga tu. Kena dengar. Kan? Dan bila baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengar tu bacaan tu, faham apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, insya-Allah tenang hati kita. Sambung pula dengan ayat, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kalau dengar sampai habis lah, kita faham tu, rasa-rasa nak buat jahat lagi tak? Tak ada. Tenang hati. Yang jadi tak tenang bila menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam
Kok saya merasa kesindir ya? Jujur ya, kalau teman-teman mungkin enggak ya. Kalau saya sendiri tuh kadang sering loh macam tuh ya sholat yang terburu-buru, nggak tahu ya, mungkin karena apa ya, bodohnya saya atau mungkin kurang imannya saya kepada Allah sehingga melakukan sholat macam itu. Ya Allah, kok saya kesindir kayaknya ya. Ya Allah, tapi nggak apa-apa, ini kebaikan kok ya, ini kebaikan. Macam katun, kelam kelibut, pokok capuh pun ya. Oh, Negeri Sembilan juga. Jadi, saya nak tanya, dalam banyak-banyak perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Sila jawab. Siapa yang menang, ada hadiah. Percutian di Puspen Benter. Puspen itu apa sih? Kan, dalam perbuatan solat, dalam banyak-banyak perbuatan solat, kita angkat takbir, kita baca, kita rukuk, kita iktidal, daripada iktidal kita turun. Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Siapa nak cuba jawab? Oh, ramai jawab sujud. Belakang tu? Sujud. Okey, terima kasih. Sama kan sujud? Fatihah. Baca Fatihah, okey. Tahiyat akhir ya. Alhamdulillah, semua salah. Jawapannya menurut kajian pakar teori praktik solat yang berbangsa Cina. Cina Muslim lah, Chinese Muslim. Perbuatan yang paling tenang sebenarnya adalah bila kita solat tu, bila kan kita daripada rukuk, kita bangun Sami Allahu liman hamidah, waktu berdiri ni sebelum turun sujud, itulah sebenarnya perbuatan yang paling tenang. Sepatutnya tenang sangat waktu berdiri tu. Ni aku nak menuju ke tempat sujud ni, itulah yang paling tenang sebenarnya. Oh, berarti bukan kalau sujud tu paling tenang, makna lalap tu confirm tenang je. Mana tenang? Cuba kalau sujud lama, mula kau sesak nafas kat tu. Aduh, lamanya sujud tempat dah naik. Tak ada mana dah. Sebenarnya yang paling tenang adalah waktu Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu paling tenang sebenarnya. Ya? Jadi cari itu sebabnya dalam teori praktik solat ni rupanya exercise yang paling baik sekali adalah solat. Semayang betul-betul. Kan? Jadi tak perlu kita down. Banyak cara untuk kita cari ketenangan dalam hidup kita. So, pertama, jaga lisan kita. Lisan yang baik-baik. Zikir. Liman kana rajullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Allah Taala beritahu dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Barang siapa yang nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kalau ingat Allah, insya-Allah tenang. Ingat Allah. Itu sebabnya bila kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Aku makan ni kerana Allah ni. Allah bagi aku dapat rezeki hari ni. Percuma. Contohnya kat sini. Dulu masa saya belajar di UiTM pun universiti sama juga, makan percuma. Dekat universiti dulu. Ya, dapat peluang makan percuma, alhamdulillah. Ataupun kadang pergi rumah saudara mara, dia hidang makan, alhamdulillah rezeki. Ataupun kita beli, ada kemampuan beli RM7.5, RM5 beli si kabu, si danggang, lepat tikar, asam gepak. Kan? Kita makan, alhamdulillah, ya Allah, sedapnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh mana kita hidup dengan bismillah? Saya terbaca satu buku, Hidup dengan Bismillah. Baca bismillah ni pun sebenarnya ramai orang baca tu jadi prosedur je. Bismillahirrahmanirrahim, tapi terlupa niat kepada Allah. Ya, betul. Kahwin sendiri, tengoklah berapa ramai orang kahwin kerana Allah. Kenapa kahwin? Mak bising. Kenapa kahwin? Kawan-kawan habis kahwin. Kenapa kahwin? Umur banyak dah. Kenapa kahwin? Dah geram tengok perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa orang lelaki yang jawab dia kahwin kerana Allah bila ditanya oleh qadi. Kebanyakan yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Yang faham, tak faham sudah. Kalau mau isteri dua ya kan. Lelaki yang dah kahwin ni biasanya, sebab dia dah tak ada jawapan lain dia nak jawab. Kenapa kahwin? Kerana Allah. Dia kata macam tu. Kan? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya?
Abu Layyah Samarkandi kata tanda takut kepada Allah terlihat pada apa? Pada pandangan matanya. Dia tidak memandang kepada perkara-perkara yang lara. Dalam handphone tak tengok benda-benda yang tak baik. Dia tak tengok benda-benda dalam TV tu, tengok cerita-cerita yang tak elok. Dalam phone dia tak buka benda-benda yang tak baik. Dia tak simpan video-video yang tak baik. Dia akan tengok yang baik-baik saja. Mata memandang yang baik-baik. Pandang apa dapat pahala? Nombor 1 disebutkan kalau nak dapat pahala, pandang muka mak ayah dapat pahala. Sekarang senang boleh buat video call. Kalau ada peluang jumpa mak ayah, tengoklah muka mak ayah puas-puas. Tak pernah lagi orang tengok muka mak ayah tak rasa tenang. Tanyalah orang yang dah kehilangan ibu bapa ni, dia akan tahu rasa maksud kehilangan. Satu puzzle dekat dalam tu, ada puzzle ni, jigsaw puzzle yang kita susun-susun, ada satu yang tak lengkap. Bila mak tak ada, sampai bila-bila pun tak ada siapa boleh mengisi kekosongan. Kita hilang kota doa seorang ibu. Sebab pandang ayah, pandang ibu dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Kubur jauh ustaz, kirimkan doa padanya. Yang kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri. Jangan pandang bini orang, jangan pandang laki orang, tak dapat pahala. Pandang Samsul Rabat lain, itu dia tengah mengajar, pandang tu lain. InsyaAllah mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Kan? Yang ketiga, pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Orang yang pergi umrah, orang pergi haji dapat pahala. Kita cakap, jangan cakap kita bila pun takkan pergi. Jangan cakap macam tu. Rezeki Allah, Allah akan tentukan kita sampai ke tidak. Keluar je daripada sini, terus cek dulu akaun tabung haji ada berapa. Cukup RM1,700 dah boleh pergi dah. Syarat minimum untuk daftar pergi haji. Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2137. Mana 3 kali mampu hidup tak boleh pergi lagi. Mampu hidup, belum pergi, mati balik. Belum tak boleh pergi. Tapi itu perancangan manusia. Tapi kalau ada cukup duitnya, ada usaha kita kerja kita kumpul duit, kita buat rayuan, ada kalanya Allah izinkan kita pergi lebih awal daripada yang kita jangka. Kan saya pergi umrah setiap tahun. Setiap kadang setahun 2-3 kali pergi ke Kedah. Kan? Jadi mungkin saya rasa tengok Kaabah tu apa, tapi baru-baru ni saya tersentuh bila benar dengar Ustaz Luqman Pilot dia explain tentang sebenarnya umrah ni apa. Kadang ramai orang tak perasan, dengar umrah ni pergi sana buat 2-3 kali dah. Tak, sebenarnya tak, dia lebih pada tu. Kerinduan kita pada Kaabah tu, sampaikan nak tidur pergi tengok dulu Kaabah. Kan? Pergi jalan, pergi tengok Kaabah dulu, lepas tu baru balik tidur. Dekat depan Kaabah doa bersungguh, minta Allah jadikan kita manusia yang baik. Ya Allah, doakan aku terus istiqamah ya Allah dalam ibadah ni. Memang gangguan ada. Kita nak jadi baik ni bukan senang. Kita keluar, bukan semua masyarakat akan pandang kita dengan baik, memang betul. Tapi bukan pernah kalau orang kutuk kita sampai tertanggal cuping telinga kau, pemasalah kau. Orang kutuk kau, ni semua ni bekas-bekas ni keluar daripada puspen ni, tak boleh harap ni. Ada orang cakap, peduli kan? Bukannya tertanggal telinga kau. Nabi kena kutuk lagi teruk pada tu. Yang kau down kenapa? Kenapa kita nak down? Dia ke yang bagi rezeki kat kita? Bukan. Allah bagi rezeki. Masuk dalam ni pun rezeki. Orang kat luar tu berpuluh tahun tak dapat jumpa Samsul Rabat. Dalam puspen 2 kali dapat jumpa Samsul Rabat. Puspen benta 2 kali. Dia orang bertanya, macam mana puspen benta boleh 2 kali panggil Samsul Rabat? Rezeki. Sebab Samsul Rabat suka makan patin. Asal lipih boleh bagi. Saya datang. InsyaAllah. Samsul Rabat bukannya penceramah yang lain tu yang jenis tak ada 5,000 saya tak datang. Ada penceramah macam tu, gila bahasa betul. Samsul Rabat okey je. Dan hari ni dapat berapa pun tak tahu ni. Okey je kan. Yang penting tengah hari patin. Yang penting ngisi dulu ya Ustaz ya. Kan ada ke datang bagi nasi lemak dengan lempeng biasa kat Seremban boleh dapat. Kan kurang-kurang patin. Betul kan. Dengar pula MC pula cakap Negeri Sembilan pula dalam pantun. Jangan main-main kan. Berdoa ya belum lagi. Mak dia punya pantun dahsyat. Tapi saya nak beritahu Samsul Rabat setakat ni dah 4 pantun dia bagi belum baca teks lagi. Tu kena beritahu lagi kena beritahu. Tu beza dengan MC tau. Beza dengan MC.
Kan, tapi bagus pantun no. Kompang Bogomo pusako bangso te dipalu oleh si anak muda hadir tuan miah suasana kami menyambut penuh gembira. Berapa kali dia training pun tak tahu dia nak cakap Negeri Sembilan. Bunyi lidah pun tahu bunyi orang Pahang kan. Orang Pahang kan? Orang Pahang kan? Ha? Waris Pilah tak asal mana? Asal mana? Kuala KL. Sini pun ramai KL, Kuala Lipih kan. Kuala Lipih. Betul. Pedulikan apa orang cakap. Orang cakap tu peduli, dia akan cakap lah. Tapi kita nak ubah diri kita ni. Memang bukan senang. Bukan senang, tapi kita kena fikir dengan adanya bantuan Allah bagi kat kita semua boleh jadi senang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beritahu Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Apa takut? Sesuai dengan kemampuan kita dah ujian yang Allah bagi ni. Bersyukurlah kita tertangkap hari tu. Dan kita dibawa ke sini. Bukannya kena tangkap bawa ke tempat-tempat lain. Di negara-negara tertentu tangkap bunuh terus. Di negara tertentu. Di Korea Utara macam tu. Korea Utara bukan hanya kes dadah aja. Kes rasuah bunuh, tembak terus. Ada warga Korea Utara ni, dia tak tahan duduk kat Korea Utara sebab hidup susah. Dia berenang ni, merentah lautan ni sampai ke China. Bila sampai ke China kena tangkap. Kena tangkap dekat sempadan China, pulang balik ke Korea, sampai Korea Utara tembak. Bila pulang balik bukan hidup, tembak bagi mati. Kita ni Allah bagi peluang. Tuhan bagi peluang kat kita. Apa Nabi ajar? Nabi ajar manusia yang bijak itu tidak akan membenarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Cukuplah dulu terlibat. Orang yang masuk penjara tu sampai 5-6 kali masuk penjara. Sampai dia ingat dah pangkat pegawai dalam tu. Hai, korporal lagi. Dia sahau ni pegawai tu. Orang ajar betul. Dia boleh sahau ni. Hai, pangkat ni lagi dia tu. Kena tutuh lah lepas tu kan. Jadi pandang Kaabah dapat pahala. Dan keempat, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Ya betul. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi pandang dan baca. Pandang, baca dan faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa Allah Ta'ala suruh dalam Quran lagi besar pahala. Itu yang kedua, mata. Yang ketiga, Abu Samarkandi ajar kita jaga hati kita. Hati kita ni janganlah, pertama jangan tamak. Kita nak berubah perlahan-lahan. Jangan ubah sekali semuanya. Berperingkat-peringkat. Dulu tak tahu mengaji, belajar kenal huruf. Jangan malu. Belajar kenal huruf, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Jangan malu. Sampai masanya kita akan boleh membaca terus Al-Quran, insya-Allah. Tapi sabar. Jahil tidak bermakna kita kena bodoh selama-lamanya. Jangan fikir macam tu. Jangan down, relax fikir. Ada orang lagi teruk daripada kita, tak ada peluang pun nak belajar. Ada sepasang suami isteri di Kuala Lumpur, punya malu tak tahu mengaji. Apa yang dia buat? Dia hantar anaknya yang berusia 5 tahun pergi belajar, masuk sekolah agama. Setiap hujung minggu anaknya boleh balik, hari Jumaat, Sabtu, Ahadnya anak ni balik. Anaknya balik mengajar, ibu dan ayahnya mengaji. Apa yang dia belajar setiap minggu tu dia ajar ayah dia. Menangis mak dengan ayah dia nak mengajar. Mak ayah dia tahu alif tu bunyinya apa, ba macam mana rupanya, ta macam mana. Begitu jahilnya ada masyarakat kat luar sana tanpa pengetahuan kita. Tapi dia nak belajar. Menangis sekali belajar, menangis. Anak dia yang kecil baca, ni alif, ni bata, bata, sa, ja, ha, kha, da, za, ra. Ajar sebutan pada kedua ibu bapa dia. Kita ada peluang belajar. Jangan jadi manusia yang jahil. Cantik teluk, pantainya landai, tamat perahu di tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Masya Allah, betul ya, betul banget ini ilmu. Kadang sekarang itu ya, orang itu lebih mementingkan lifestyle ya, gaya hidup, pakaiannya, kehidupan sehari-harinya, kendaraannya, tanpa
memikirkan isi dada kita, isi hati kita penuh dengan ilmu apa tidak, otak kita penuh dengan nutrisi apa ya, keilmuan apa tidak. Kita mungkin kehidupan sehari-harinya lebih memikirkan terhadap gaya hidup daripada ilmu yang akan kita dapat ya. Allahu Akbar, betul sekali Ustaz Hamsul debat ini. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Hari ni Samsul Debat ceramah kan lama pun sejam je. Tapi walaupun sikit, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kombang ngalah menjadi intan. Gunakan sebaik-baiknya masa yang kita ada. Ya. Itu sebabnya belajar. Jangan malu. Ya. Itu sebabnya kita belajar, kenal daripada awal, tak ada masalah. Hati jangan tamak. Kedua, jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Kadang-kadang kita nampak orang luar tu hebat, tinggi. Macam mana hebat orang tu kontut busuk juga. Kereta besar, hutang banyak. Kita betul juga ya. Kalau udah kentut pasti busuk juga. Allah, kok kepikiran gitu Ustaz ya. Kereta kecil tak ada hutang. Sudah, jangan banyak cerita. Kan? Menjala kereta, mana ada kereta menjogak? Semua menyala. Mana menogak? Ada kereta menogak datang. Tak ada. Itu berdiri semua. Kan? Samsul Debat, kereta besar habis isi minyak tu full tank berapa? Setiap kali datang bukan rokek-rokek lipih ni nak datang. Itu yang berdoa tu tak tahu bayar berapa tu. Tak adalah saja ya. Bergurau. Betul. Orang tu naik kereta kecil. Saya naik kereta besar pun orang cakap kereta kecil pun orang cakap, pedulikanlah. Ya betul. Yang penting kita nak sebarkan dakwah. Ya. Saya naik kereta besar, kereta besar kereta dia sekarang belagak, payah betul. Naik kereta kecil susah hidup dia sekarang. Apa nak buat? Semuanya tak betul. Ya. Yang penting lillahi ta'ala. Ingat Allah sudah. Jangan sombong. Penyanyi tu hebat macam mana dia menyanyi. Sampai masa masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Apatah lagi lagu orang. Dulu dia menyanyi, not dia sampai ke langit. Hari ni tak boleh paksa. Kalau paksa sampai ke langit, dengan dia ke langit. Mati terus. Nak mampus. Tak boleh. Ya Allah. Hebat dia. Pegawai nombor 1. Dahsyat lah. Siapa nama ni? Puan Nurul Haiza. Pangkat tinggi. Contoh. Penolong pengurus. Penolong pengarah pemulihan Puspet. Sampai masa tiba-tiba duduk rumah. Pencen. Sampai masa pencen Puan Nurul Haiza. Ya. Samsul Debat dulu jawatan apa? Bukan kecil. Nak pengarah ni legal advisor, pengarah undang-undang dan penguasaan. 80 penguasa bawah aku tu. Tabik macam ni nampak kat pejabat. Sudahnya aku tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah aku berceramah part time. Sudahnya aku bersara lah. Dapat kad pesara. Samsul Debat ada kad pesara. Nanti saya tunjuk. Bersara pilihan. Tunjuk dekat hotel U Hotel. Dapat diskaun 10%. Sampai masa bersara. Dulu punya garang. Dulu bekerja. Apa benda tak marah? Marah. Jerit apa tak jerit? Marah. Tapi sampai masa kita akan menyerahkan jawatan kepada orang lain pula. Ya, sampai masa kita akan pencen. Nak belagak apa? Nak sombong dengan apa? Duit. Sampai masa habis. Ada orang tu, aku besok kalau dapat duit ke BSP aku rehat, aku tak fikir apa, aku nak bercuti dengan family, pergi berjalan. 2 minggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Bukan saya menghina karier tu, dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Dia nak rehat. Kenapa kerja? Tak cukup. Duit kena sakau dengan anak-anak. Anak kahwin pun minta dengan dia, nak kerja pun minta, anak-anak meniaga pun minta dengan dia. Pada siapa yang nak bersara, saya pesan, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Itu untuk hari tua kita. Yang muda dengan sehat mencari duit. Kita yang tua dengan duit mencari sehat. So jangan menghabiskan duit kita untuk anak-anak. Dia nak, dia pandailah cari sendiri. Saya nak kahwin lah, bah. Kau yang sadap, aku yang susah, apa hal? Mengadu-ngadu. Cakap macam tu. Menyusahkan. Kita kerja berapa tahun? Puan Nurul Haiza berapa tahun dah dalam servis? Berapa tahun dah? 10
10 dah. Lama lah saya kerja lagi dulu. Dulu saya sebelum saya pencen 12 tahun. 12 tahun saya bersara. Tanya ni, tuan dah berapa tahun dah tuan? 24 tahun. Bayangkan tu. Dia dah hafal dah tiang yang ada dalam puspen. Segala pagar, lubang pagar yang kau buat semua dia tahu. 24 tahun pencen bila dah boleh pencen kan? Dah boleh ambil option dah. Iya. Sekejap je tanya dia. Dia rasa macam baru semalam dia kerja. Tiba-tiba dah 24 tahun. Yang main-main. Tapi nampak mudah lah. Tahun lama lah. Kan? Tapi betul. Tu sebabnya saya katakan sampai masanya sebab kita nak sombong dengan apa? Sombong dengan kedudukan. Suami I pegawai besar, you know. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada belagak dia. Malam tu suami mati tercakit sudu. Hilang 2,000 sebulan. Bini ganas pula. Al-maklum lah. Isterinya penolong pengurusan dan keselamatan puspen bentuk. Dia jerit lelaki ni, abang kop tercekik sudu mati. Suami kerja apa? Belum kahwin lagi. Saja nak confirm kan. Orang nak kahwin dengan dia fikir banyak kali tu. Jangan main-main. Dia dah menunggu nombor 2 tu dalam puspen tu. Jangan main-main. Penuh pengarah bagian pemulihan. Si Islam kau di sound ni. Tu orang yang nak meminang dia tu fikir banyak kali. Berapa kali dah orang try masuk Minang je cakap? Berapa kali dah? Banyak kali dah. Tak pak kira dah. Nampak? Nah? Orang sini tak payahlah. Orang sini Allah tak payahlah. Dia punya test lain. Dia test kalau boleh dia nak cari pengarah penjara. Dia kalau boleh nak cari macam tu. Dia kena cari yang macam tu. Baru betul kenal level dia. Kan? Benda. Hari-hari tengok beria pakai sampin selengkap sepasang. Tak mahu dia. Kan? Tak mahu. Kan? Bertanun sampin ni. Kan? Tak mahu dia. Dia lain test dia tu. Tak bukan apa saya cakap. Yalah, kalau dah jodoh tu tak ke mana lah. Saya doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Tadi kena puan-puan kena sabar. Jangan putus asa dengan jodoh ni. Ya, awak down ke? Jangan putus asa. InsyaAllah. Saya doa. Dia ada orang jambatan ni pendek. Tu kahwin. Ada orang jambatan ni panjang. Tapi dia dapat jodoh yang terbaik. Lama baru dapat jodoh. Tapi terbaik. Ada orang dah lah jambatan tu pendek. Banyak kali pula tu. Jadi eloklah yang panjang sekali dapat terbaik. Ramai sekarang ni. Ramai. Yang baik-baik ramai. Yang elok-elok ramai. Tapi nak cari yang tinggi-tinggi, yang pandai bercakap, susah cari. Kan? Kayak Ustaz Samsul ni susah loh. Saya tak cakap saya ni contoh. Yang dapat adalah semua rendang. Rendang. Tapi orang perempuan kalau tinggi dia cakap murah rezeki. Kan? Orang perempuan kalau tinggi murah rezeki daripada lelaki tu. Kita memang yang betul. Masa gitu ya? Kalau tinggi masa bisa murah rezeki gitu ya? Apa itu hanya mitos mungkin ya? Oke. Yang betul. Puan yang penting jangan terpedaya dengan rupa paras, songkok bersongket, pakai baju sepasang Melayu sepasang. Belum tahu lagi tau. Saya tak cakap orang sini, ini contoh. Contoh ya. Contoh. Okey. Balik semula tadi. Jadi maknanya jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Tak ada apa pun yang boleh kita banggakan. Ya betul. Dunia yang kita kejar untuk kita tinggalkan. So tak apa. Yang dia belagak dengan dunia ni buat apa? Tak ada benda. Kan? Kereta baru berapa lama baru? Handphone baru tak sampai seminggu dah ada model baru lagi. Ya betul. Orang tak peduli dah. Dunia semakin pantas sekarang. Dan menunjukkan dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ya betul. Yang ketiga, jangan kita dengki. Ya. Kalau ada kawan kita jadi baik, kita seronok dengan kebaikannya, kita pun nak jadi baik macam dia. Sepatutnya macam tu. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua dia. Jangan kita dengki dengan orang. Dengki ni apa maksud dia? Apa maksud dengki?
Ada orang cakap iri hati. Sebenarnya dengki ni kalau kita faham, insya-Allah kita tak nak dengki. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jadi jangan kita dengki. Okey? Dan begitu juga seterusnya, selepas jaga hati, jagalah yang keempat, itu jaga perut. Apa maksud jaga perut ni? Bukan maksudnya jangan jaga dia jadi boroi, tak. Maksud perut tu, jangan sama sekali membenarkan benda-benda haram yang masuk ke dalam perut kita. Jangan. Dadah, arak, segala perkara-perkara yang haram, benda-benda yang tak elok. Kadang-kadang air ni elok, halal air ni, tak ada pun unsur-unsur haram dalam ni. Tapi kalau duit yang digunakan untuk mendapatkannya menggunakan duit yang haram, dia juga boleh menjadi haram. Ya betul Allah. Benda ni jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa mati dengan benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Jangan sekali-kali benda-benda haram benar akan masuk dalam mulut kita, termasuk rokok. Pegawai-pegawai dengar. Masa rokok. Kau jangan ingat dadah hanya, rokok pun sama. Belum pernah lagi kajian menunjukkan rokok mendatangkan protein dalam badan. Tengok orang perempuan dah rakam nak tunjuk kat laki dia. Ini kok ngeri ya kalau bahas rokoknya. Haram rokok, tapi saya faham. Bukan senang nak berhenti rokok. Tapi ni saya ajar cara dia. Contoh, dah biasa. Ada seorang kawan saya heavy smoker. Dia hisap, saya ingat dalam 30 batang sehari ada. Dia jenis habis tu sambung. Habis tu sambung. Heavy smoker. Kita buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari. Hari-hari Isnin sampai Ahad 30 batang sehari. Minggu depan kurangkan jadi 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi Isnin sampai Ahad tu 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati contohnya. Biarlah kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Ini nasihat saya. Suka tak suka saya kena sampaikan. Berhenti merokok. Pangkat tinggi, paku sampai ke lengan. Jaga pintu orang selamatan. Ustaz, rokok kadang-kadang kita tak sedar kita menganiaya orang lain. Kita tak sedar tau. Kita isap rokok, kita buang. Asap ni pergi ke orang yang sihat tadi, langsung jadi tak sihat. Ini pesan betul ni. Tengok ada yang rakam. Kok ngeri ya kalau Adik kan dia tanya, abang dengar tak yang saya masam serubat tadi? Yang pasal rokok tu. Abang time tu terlelap tu tak apa dengar sangat. Dia kata kan. Tu yang dia record saya siap tu. Supaya abang boleh dengar balik. Jangan dengki-dengki dengan orang. Jangan. Kawan kita berjaya, kita seronok. Jangan pula kawan-kawan berjaya, kita rasa tak puas hati. Dengar-dengar siapa naik pangkat. Saya bisa seorang aja. Alah, kenapa masalah kau? Dengar-dengar dia naik pangkat, dia ke Alhamdulillah senang nak minta tolong. Macam tu. Okey. Jaga. Perut kita ni jangan benarkan benda haram masuk dalam perut. Ingat. Seterusnya apa? Seterusnya jaga tangan kita. Masuk tangan kita jangan buat benda-benda maksiat, tangan jangan buat benda jahat, jangan buat benda tak elok. Tangan kita buat benda-benda baik. Bersedekah. Sedekah yang paling simple, senyum. Tolong orang. Nampak orang susah, tolong angkat. Kadang-kadang pelatih puspen ni ada yang pergi bantu gotong royong kan. Bantu, tak apa. Bantu kundui kenara, pergi. Itu semua pertolongan tu juga satu bentuk sedekah sebenarnya. Tangan buat benda-benda baik. Jangan buat benda tak baik. Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Dulu-dulu punya cerita sudah, tutup buku. Tak nak pergi lagi dah tempat tu. Tempat yang memungkinkan kita terjebak sekali lagi. Jangan sekali-kali terfikir nak pergi sana. Sebab
Dalam Quran pesan, Nabi pun pesan, la taqrabuz zina, dekat pun jangan. Apatah lagi kita buat. So jangan kita dekat ke tempat. Lah, aku tak ada apa, tengok je. Kalau ada kawan-kawan lama aku tak ada apa pun, just tengok. Tak ada mana. Once kita pergi, kita mendedahkan diri kita sekali lagi, bahaya terjebak sekali lagi. Jangan bagi peluang. Ingat tu. Dan begitu juga yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jaga tiang agama. Mudah-mudahan Allah akan jaga kehidupan kita. Kita down, itu biasa. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Orang gila tu tak ada masalah, tapi dia buat masalah kat orang. Dia memang tak ada masalah. Dia pergi depan kita, dia joget macam mana, dia londehkan suara dia. Dia orang gila. Kita tak tergamak menengoknya. So kita memang ada masalah, tapi manusia yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya pesan kepada semua, jangan tinggalkan 4 amalan ni. Yang pertama, banyakkan berselawat ke atas Nabi. Sekali kita berselawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Apa maksud selawat? Saya ceramah dekat surau kat Kuala Pilah. Makcik, apa maksud selawat? Oh, makcik tu nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula aku. Makcik tu berani tu dia sama aku. Maksud selawat adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebab bila kita selawat ke atas Nabi 10 kali, Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu pertama, amalan jangan tinggal. Selawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalkan hari-hari, biar Allah jaga kita. Kedua, banyakkan minta ampun pada Allah dengan cara istighfar. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak minta ampun ya Rasulullah? Nabi ajar dengan cara paling mudah sekali, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Buat 1000 kali sehari. Mak banyaknya. Apa banyak? Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Tak cukup 1000 sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sama Ustaz. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini Astagfirullah, 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 astagfirullah. sampai 200 lama loh. Astagfirullah, astagfirullah. Tak sampai pun 2 minit, settle. 200. Kalau rajin ni, astagfirullahalazim. Tadi astagfirullah aja. Rajin lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nabi aja astagfirullah aja. Rajin lagi, astagfirullahalazim, alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astagfirullah innallaha kana tawwaba, astagfirullah innallaha kana tawwaba. Siapa tak taubat ni? Alamun, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu istighfar. Tapi satu yang Nabi tak ajar, astaga, tu jangan buat. Nabi tak ajar. Astaga. Ya Allah. Saya nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Astagfirullahaladzim. Astaga. Ustaz, ya Allah, ada aja Ustaz Samsul ini ya. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Buat. Yang ketiga, masukkan hati Quran dalam hati kita. Apa hati Quran? Surah Yasin. Jangan baca hari Khamis malam Jumaat aja. Kalau boleh setiap malam sebelum tidur baca sekali. InsyaAllah. Dia ada ayat yang mana tahu? Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Saya bagi betul orang sini semua.
Dekat ayat salamun qaulam mir rabbir rahim tu ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali dalam masa baca, minta doa dalam hati, hajat nak apa. Minta. Tak payahlah sebut. Contoh Puan Nur Haiza kata kan, salamun qaulam mir rabbir rahim, nak backbone nya. Tak payah sebut. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam. Dalam hati je minta. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku untuk belikan ni untuk aku ya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kau bagilah suami yang terbaik ya Allah. Tak dapat baik, dapat macam Samsul Debat sikit-sikit jadilah. Contoh. Contoh kan. Nah. Tapi ada lagi satu ayat sampai dekat ayat iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat ayat tu, dekat hu tu, iza arada sya'an ayyakula lahu, dekat hu tu, bila hu je merujuk pada ni yang aku minta tadi ya Allah. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah, ya kena yakin. Ada satu ayat lagi dalam tu untuk orang lelaki, nak bagi isteri dengar cakap dia. Saya tak boleh bagi tahu kat sini sebab ramai perempuan akan dengar. Kemudian baca tu baca, insya-Allah isteri akan dengar dan setuju dengan apa kehendak kita. Faham? Tapi kalau kita pandang baca ayat tu, kena pandang mata isteri kita. Macam tu, tak pandang. Tapi kalau kita pandang tengah baca, isteri kita, apa? Hilang, tak boleh. Kalau hilang, tak boleh. Dia tak dapat. Dia tak dapat. Macam tu. Dan yang keempat, amalan yang jangan kita tinggalkan, iaitu haukil. Haukil ni adalah khazanah daripada syurga yang mana Nabi Ibrahim berikan kepada Nabi kita, yang mana haukil ni khazanah daripada syurga yang tak dapat pada umat sebelum Nabi. Umat Nabi baru dapat. Apakah dia haukil? Itulah yang biasa kita dengar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ataupun ada satu pandangan dia kata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maksud dia, aku tak ada kuasa ya Allah. Aku tak kuat ya Allah, aku lemah ya Allah. Aku ni senang terpengaruh ya Allah. Maka aku serah pada kau lah Maha Kuasa, bantu aku ya Allah. Itu maksud dia. Ya? Jadi dengan saya bekalkan ayat-ayat itu, maka rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham. Sebab yang lamanya dalam ceramah saya ni, yang lamanya ambil gambar. Bukannya ceramah yang lama. Dan penyakit orang ambil bergambar ni, selagi aku tak keluar pada sini memang bergambar je. Nak masuk kereta jangan risau, saya jenis yang bertimbang rasa. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM100, jangan lupa masukkan dalam bil puspen ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Puspen Benta menjemput, rasa nak junjung. Jadi rasa cukup setakat itu. Ucap terima kasih banyak. Ada yang tidur tak? Dia ada satu doa tau, kalau kita baca, insya-Allah orang yang mendengar kalau ngantuk dia akan segar. Pernah tak Puan Nur Haizam kan pernah dengar doa tu? Doa tu tak pernah. Ustaz pernah aja doa tu kalau kita baca, orang yang ngantuk hilang ngantuk dia. Pernah tak pernah lagi? Tak pernah. Oh tak pernah. Ustaz Sazah kat sini datang, saya belum bagi lagi. Dia kalau kita baca tu buat presentation, orang yang ngantuk dia akan segar. Insya-Allah. Yakin. Sebab doa dia senangnya. Boleh hafal. Kalau nak salin-salin tapi senang je ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Ya Allah. Ya, tak kirain doa apa ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Saya tadi sudah serius loh untuk dengarkan dan saya memang butuh macam tuh, doa macam tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak tatangnya. Wabillahi taufiq. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini terakhir endingnya ya. Endingnya. Astagfirullahaladzim. Itu ayat tu kalau kau baca, orang tengah tidur bertegak pula. Dah habis ke? Dah habis ke? Jaga dia. Tapi saya belum baca lagi lah. Saya baru ngajar je baru. Saya belum pakai lagi ayat tu belum. Sebab saya tengok elok segar, saya tak baca lagi. Jadi tanyalah kepada yang merakam tu ya. Astagfirullahaladzim Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oke udah ya. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang luar biasa, yang sangat dahsyat dan sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri ataupun mungkin bagi teman-teman ya. Apabila Ustadz tadi itu sudah menerangkan tentang pentingnya kita menjaga lisan, menjaga pandangan ataupun menjaga mata, dan juga menjaga hati, menjaga tangan, menjaga perilaku kita. Dan Ustadz tadi menerangkan itu satu persatu secara detail. Bagaimana kita menjaga mulut, bagaimana kita menjaga mata, bagaimana kita menjaga hati supaya tidak sombong, supaya kita tidak tamak dan sebagainya. Luar biasa sekali. Pun juga di dalam itu, dalam keterangan itulah ciri khas Ustadz Samsul yang pasti banyak lawak. Apalagi endingnya tadi tuh kelas banget. Endingnya itu saya suka banget tadi. Sampai saya terpikal-pikal sampai saya itu ngakak kepala. Soalnya saya tuh tadi memang betul butuh banget loh ketika mungkin ada doa yang bisa membuat orang itu, kalau misalnya saya lagi ngisi acara ya, mungkin lagi ngisi sambutan ataupun lagi ngisi beberapa acara tausiah, mungkin ya saya butuh doa ataupun amalan yang macam tuh. Tapi ternyata Allah di luar pikiran saya diikuti ternyata. Wabillahi taufik. Sumpah itu ending yang kelas untuk saya. Dan terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu dan sudah memberikan lawakan atau keterangan yang sifatnya lucu ya. Terima kasih banget ya. Saya merasa alhamdulillah ya bisa ngaji kepada Ustadz. Semoga harapan saya apa-apa yang saya sudah dengarkan tadi dan mungkin teman-teman semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya ini mendapatkan hidayah ataupun pertolongan dari Allah untuk mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Lubat. Akhirnya dari kami salam untuk semua keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga makan dan jaga istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.